muamalah ni lebih pada hubungan sesama manusia, kan? Hubungan sesama manusia, hubungan dengan jiran, apa kita punya fikih kejiranan ada. Mungkin kena kupas, kita kena bincangkan apakah fik kejiranan kita. Jiran kita kat Singapura rumah lain atas bawah, jiran kat dekat negeri lain mungkin dia punya rumah berserak, kan? Kawasan rumah berbeza, kan? Ada hak jiran, kan? Dan seterusnya lah. Okey, ada siapa-siapa nak tambah tentang jawapan tadi? Maknanya ada perkara tu kita kena balik pada konteks. Namun kalau kita dahulukan teks lah, kemudian kita lihat pada kesesuaiannya dengan konteks, balik pada nas, sebab fiqh itu sendiri bermula daripada nas. Okey, kita sekali lalu kawaid kulliyah ni yang 5 yang selalu kita dengar. Segala perkara dikira berdasarkan niat. Al-umur bimaqasidiha. Al-umur bimaqasidiha. Ini yang nak membezakanlah antara adat dengan ibadat, antara sunnah dengan fardu, kan? Antara beberapa perkara yang ada dalam bila kita nak menerangkan sesuatu perkara yang ikut kefahaman, mungkin lafaz tu berbeza dengan apa yang diniatkan. Jual beli, misalnya kata hari ini pun jual beli kadang-kadang ambil lah. Dia pun ambil, dia pun bayar, kan? Istilahnya apa tu? Ambil lah. Akadnya apa? Ambil lah. Tapi dia ambil dan dia bayar. Okey, itu apa? Kalau ikut uruf dia jual belilah, kan? Pasal tak jual beli, tak bayar, tak ada al-bai' muqabalatu syai' bi syai', kan? Muqabalatu mal bi mal. Pertukaran harta dengan harta. Dia ambil lah. Tengok juga benda tu ada harga ke, tak ada harga ke. Jadi kat sini kita tengok niat lah. Jadi kalau ada dispute, kena balik kepada niat. Kalau ada isu-isu yang timbul, kena balik kepada niat. Itu kadang-kadang kita tengok dia duduk kat masjid, duduk aja kat masjid. Kalau niatnya etikaf dapat pahala. Kalau niatnya dah dapat, sekarang masjid kipas besar, dapat angin sedap aja, dia dapat angin. Kerana dia tak niatkan. Jadi al-umur bimaqasidiha. Okey, kemudian keyakinan tidak dihilangkan dengan keraguan. Sesuatu yang kita dah yakin, kita tidak kalau ada syaknya tu ditolak sehingga ada yakin yang sama. Okey, kesukaran diiringi dengan kemudahan, kemudaratan mesti dihapuskan dan adat dijadikan hukum. Okey, ini sekali lalu aja. Segala perkara dikira berdasarkan niat. Ini sebahagian daripada pecahan-pecahan. Jadi daripada 5 kaedah asas ni, ulama kawaid dalam kitab-kitab yang selalu kita dengar, kitab-kitab macam Imam Sayuti, ada Syubhah wan Nazair, ini bincang pasal tentang kawaid ini. Dia pecah lagi. Rasanya sampai hari ini pun boleh pecah lagi. Kalau tengok pada hukum fiqh, sebab dia timbul daripada fiqh. Jadi kalau kita lihat, ada juga isu-isu yang berkaitan dengan keuangan yang diorang keluarkan dan jadikan dia sebagai satu kaedah dalam keuangan Islam. Dalam industri keuangan dia ada kaedah-kaedah dia tersendiri. Okey, yang diambil daripada kawaid al-kulliyah. Kawaid kulliyah pun berbeza, ada yang kata 6, ada yang kata 7. Okey, tapi yang jumhur 5 lah. 5 ni yang diguna pakai sebagai kawaid kulliyah. So ini adalah pecahan-pecahan untuk kaedah yang pertama. Okey. Jadi segala akad yang mana maksudnya tidak membawa faedah terbatal. Maksudnya kat sini apa? Kan? Kalau akad tu sia-sia lah, kan? Jadi niatnya tak ada niat apa-apa, dia jadi satu yang tak ada faedah. Okey. Sesuatu lafaz berdasarkan niat orang yang mengucapkannya. Tapi kita tengok isu. Ini yang lebih pada isu-isu muamalat, kan? Tapi kalau isu-isu macam talak, kan? Kalau dia dah kata aku ceraikan ni kau, nak tanya niat tak? Tak boleh Kenapa tak pakai ini? Kenapa dalam talak dia kata aku ceraikan di kau? Apa maksud abang? Dia tak sempat, dia nangis dulu.
Aku ceraikan dia kau. Okey. Lelaki nanti dia kata tak, maksud saya ni, saya macam-macam hilah dia pusing kan. Okey. Kenapa kalau bab talak ni dia dah jatuh? Lapasnya dah jelas, tapi niat dia lain. Saya tak ada niat, Ustazah tolonglah, saya tak niat. Okey. Sebab ada nas lain kan yang mengatakan talak ni tidak boleh dipermainkan. Kan? Tapi kalau dia kata 3 ke 1 ke apa, itu masih lagi mungkin boleh dibincangkan tentang niat dia. Kan? Tapi lafaz dasarnya ulama kata jatuh. Itu pun pemahaman berbeza. Untuk mengekang daripada orang menyalahgunakan talak. Jadi kita kekang, main-main pun jatuh juga. Kan? April Fool pun habislah. Jadi full. Kan? Walaupun jatuh pada 1 April. Kan? Tak boleh buat benda lain, jangan buat talak ni. Isu tu kita tak bincangkan pasal niat dia lah. Sebab ada nas, sebab ada perkara-perkara yang ulama letakkan. Okey. Ni yang kedua tadi, keyakinan tidak hilang dengan keraguan, asal kekal sesuatu itu mengikut apa yang ada sebelumnya. Ni kalau kita ada ragu-ragu, isu-isu selalu kalau kita dengar isu apa? Contoh-contoh yang kalau kita ragu-ragu, selalu kita ragu kat mana? Solat lah. Itu paling klasik punya example lah. Kan? Solat 3 ke 4. Kan? Solat 3 ke 4 ambil. Kenapa ambil 3? Kan dah kasi salam. Betul dah habis time. Kenapa ambil 3? Solat 3 ke 4 kita kena ambil 3. Kenapa? Siapa nak terangkan cepat? Aku dah ngantuk kan. 3 ke 4 kita ambil 3. Tak ada ustaz. Dulu kita kena ambil yang sikit gitu. Sebab yang 3 asal, yang 4 mendatang, yang 3 confirm, yang keempat syak. Jadi kita ambil yang yakin. Kita yakin 3. Kalau kita kata 4 pun kita yakin dia 3. Betul? Yang 3 ni dah confirm. Yang 4 ni ya ke tak ya? Okay? Jadi kita ambil yang 3 sebab yang 3 confirm. Yang 4 syak. Itu dia. Okay. Begitu juga kalau kita wuduk kan sama juga kan. Dah wuduk ke belum? Dah batal ke belum? Okay. Kalau dah wuduk ke belum, maknanya belum lah. Pasal asalnya belum. Kalau dah batal ke belum, asalnya belum. Kecuali ada keyakinan lain yang timbul. Dah lepas tu baru rasa lah dah batal lah. Batal lah. Malahan kalau kita dah ambil wuduk pun, lepas tu baru kita tak apalah, ambil je wuduk lah. Kan? Ambil je wuduk. Lepas tu bila dah ambil wuduk baru kita rasa betul lah, batal lah. Nasib baik dah ambil wuduk. Wuduk yang nombor 2 tu, ada ulama kata tak sah. Sebab dilakukan dalam keadaan syak. Ingat kan dah selamat. Jadi keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Itu ada lagi dia. Asal segala sesuatu itu tiada. Sebab benda tak ada lah, itu yang asal lah. Okay. Kemudian kesukaran membawa kepada kemudahan. Ini selalu kadang-kadang orang sikit-sikit aja al-masyaqqah tajlibu taysir kan. Sikit-sikit je taysir kan. Kesukaran tu nak kena lihat juga. Jadi bila kita mempelajari tentang qawaid fiqhiyah ni, kita akan menimbangkan tahap mana sesuatu perkara itu boleh dikatakan sukar. Dah semayang, susah lah nak semayang, tak payah semayang lah. Tak boleh kan? Dia ada dia punya kaedah-kaedah dia kan. Okey. Jadi kat sini kata kala iza daqal amru tasa'. Kan? Kalau benda jadi sempit, kita luaskan. Ini yang kadang-kadang kita cakap pasal isu-isu fikir kan. Jadi kalau orang tanya macam ni, macam mana? Senangkan je. Yasiru wala tu'siru, semua yasiru. Tak boleh juga kan. Sebab tu nak kena belajar. Bukan sekadar tengok dia punya istilah-istilah, kaedah-kaedahnya. Kena tahu macam mana datang kaedah. Setiap kaedah yang didatangkan ni semua ada dalil. Setiap kaedah yang datangkan ni mesti ada
hukum fikih yang menyebabkan ulama menjadikan dia satu kaedah. Dalam arti kata lain, dia ada dalil. Dia bukan sekadar orang faham gitu, dah lah ustaz, mudahkan aja. Apa nak susah-susah kan? Zadaqal amru tasa', idza tasa'al amru daq. Terbalik pun ada juga. Kalau benda tu dia jadi macam meluas sangat, kita kena sempitkan. Kalau tak, orang take for granted, habis semua kan. Okey, jadi dan keperluan atau hajat diletakkan pada kedudukan darurat. Ni kena tengok juga. Bila sesuatu hajat itu dijadikan dia punya kedudukannya darurat. Misalnya kata kita ambil contoh beli rumah kat Singapura. Semua orang ada rumah. Betul? Beli rumah kena, kita ni orang tak kaya lah mesti berhutang. Okey, bila kita hutang, ambil daripada siapa? Bank atau daripada HDB. Apa yang dikenakan? Interest, kena riba. So dengan itu kita semua jangan beli rumah. Betul? Sebab kita akan terjebak dalam riba kalau beli rumah. Okey, pasang khemah kat East Coast. So macam mana? Benda ni dah jadi sukar. Kan? Sukar untuk kita membeli rumah. Kita tak ada lah duit puluhan, ratusan ribu kan. Rumah pula sekarang Masya Allah terus naik. Okey, ada orang yang ambil pendekatan, saya tetap tak nak, saya nak sewa je rumah. Boleh? Sebabnya dia tak nak riba. Masya Allah. Boleh? Tak boleh pula kan? Boleh lah. Boleh lah kalau nak sewa je kan. Tapi ada kepayahan juga nanti akan timbul. Mungkin harga sewa terlampau tinggi, akhirnya sedangkan kalau kita beli rumah, beli so-called dibeli kan, kita sewa jugalah sebenarnya. Kita sewa rumah, beza, ada interest, ada apa. Jadi macam mana? Kat sinilah baru kita gunakan perkara-perkara yang macam ni dah darurat. Hajat lah, dia tak darurat. Kalau darurat tu biasanya antara hidup dengan mati. Kalau ulama kata darurat tu antara hidup dengan mati kan. Kalau dia ambil, dia tak buat, dia mati, tu darurat. Tapi hajat boleh jatuh dekat kedudukan darurat, tengok kepada situasi dan keadaan. Jadi kalau habis orang pertikaikan juga tentang apa? Tentang beli kereta, beli rumah, ni semua perkara-perkara yang kalau tak nak, sudah boleh naik basikal kan, jalan kaki, naik public transport boleh, tak ada masalah. Okey, tapi ada kalanya dia tu membawa kepada kesukaran yang begitu mendesak, yang mungkin tak ada alternatif lain. Tapi sekarang dengar dah boleh gunakan, akan datang akan timbul apa, perkara-perkara yang lebih dekat dengan Islamnya lah. Kalaupun kita tak kata 100% Islam, dia Islamkan boleh tahan jugalah. Daripada terus tak ada. Daripada terus tak ada, dia Islamkan boleh tahan lagi baik daripada kita terus tolak terus. Kalau kita nak tunggu tu, saya katakan tadi, contoh-contoh daripada sudut financial kalau kita nak tunggu sampai adanya sistem Islamik yang 100%, lambat lagi memang bagus kalau kita dapat gunakan 100%, ikut yang apa yang pernah berlaku, lambat lagi. Tapi kalau ada tu memang bagus, kita sokong tunggu. Tapi apa yang ada sekarang ni kita dapat minimizekan, kita minimizekan kan. Jadi kalau ada perbankan Islam ke, ada cara financial system yang berbentuk Islam, walaupun orang tak nampak dia punya secara zahirnya tu perbezaannya, tetapi sekurang-kurangnya ulama telah cuba untuk menjadikannya sesuatu yang praktikal, yang boleh digunakan. Okey, sebab sistem ni dah terlalu besar sangatlah. Kalau kita nak ubah satu saja bahagian dia tak boleh menjadi unless kita tukar semua sekali. Sebab tu agaknya sebahagian orang nakkan daulah Islamiah. Pasal kalau tak ada tu, dia memang tak boleh. Tapi digunakan dengan cara-cara kaedah-kaedah dia yang lain pula, dia memang terlamat tu, betul lah kan? Tapi bila gunakan kaedah-kaedah yang lain yang tidak boleh diterima dengan kekasaran, keganasan dan sebagainya, kita kena tolak lah
kita kena tolak. Jadi macam mana kita nak kembalikan sampai kita boleh dapat satu yang membawa kepada kemudahan dan ikut syariat. Okey, bahaya mesti dihapuskan. Ad-darar yuzal. Okey, ini satu lagi. Ini semua yang keliling tu sebahagian daripada kupasan-kupasan para ulama. Nanti kat dalam kitab yang diedarkan tu pun ada 26 kaedah diterangkan dalam kitab tu. Kalau ada masa bacalah. Adat dijadikan hakim atau dijadikan hukum. Okey, jadi kita kena lihat, tengok adat. Adat pun kena ada syarat-syarat dia. Dia mesti tidak boleh, yang paling utama syarat dia tidak boleh dia tidak boleh mengatasi ataupun bercanggah dengan hukum. So kalau kata orang hari ni semua orang makan riba, tak kisahlah, dah jadi satu kebiasaan. Boleh? Tak boleh. Sebab ada nas yang mengharamkan. Jadi adat tidak boleh mengatasi nas atau hukum yang telah tetap. Riba tu haram, tetap haram. Tak ada orang boleh katakan riba itu halal. Kalau ada yang kata riba tu halal, habislah. Kita tolak 100% orang yang mengatakan riba tu halal. Okay? Jadi itu dah memang jelas. Jadi adat macam mana pun, alah semua orang buat. Kadang-kadang orang kata, ini tak boleh buat tau. Ini awak buat tak betul tau. Dia kata, tapi semua orang buat dah Ustaz. Tak semestinya semua orang buat. Kalau dia bercanggah dengan syarak, dia kena tolak. Okay. So kupasan tentang perkara-perkara ni mungkin boleh kita adakan sesi-sesi yang berbeza, sesi-sesi yang lain untuk kita kupaskan. Mungkin kali ni kalau kita ada duduk 2 jam untuk satu kaedah aja, dan kita tengok contoh-contohnya yang dulu didatangkan oleh para ulama, mungkin daripada ulama-ulama Timur Tengah, kita bawa pula dengan konteks kita, isu-isu kita, manakah yang kita boleh praktikkan kaedah-kaedah ni. Dan kita perlu jelas tentang struktur istinbatil ahkam kita. Okay? Jadi kita kena ambil Al-Quran, Sunnah sebagai kita punya rujukan utama. Maslahah bawah, saya tekankan lagi, maslahah itu setelah kita lihat kepada sumber yang utama. Okay? Tak boleh terus saja maslahah, terus saja maslahah. Kalau terus saja maslahah, semua jadi halal, semua jadi boleh, kan? Sebab ada maslahahnya, kan? Maslahah ni kadang-kadang kita tengok dia bercanggah dengan apa yang kita tahu, kan? Jadi kita kena lihat dan kita rujuk balik. Kita belum, tadi saya katakan, kita punya kemampuan untuk mengistimbatil ahkam ni mungkin belum, tapi kita boleh sandarkan apa yang kita nak keluarkan tu berdasarkan panduan yang telah disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu. Jadi kitab ni dah mengatakan begini. Oh, sebab dalilnya macam ni, saya faham. Okey, tapi mungkin kat Singapura tak boleh. Kenapa? Apa dia punya sebab dan sebagainya. Okey, kita boleh bincangkan lagi lebih lanjut tentang apa yang telah pun kita jumpa. Kita kena cari dulu. Masalahnya kita tak cari, dan kadang-kadang kita cari satu kitab, kita ingat kitab lain semua tak ada. Kita baru baca satu kitab, baru baca 2 kitab, kan? Sedangkan kupasan ulama ni banyak. Kadang ada orang kata ulama-ulama Islam tak bincangkanlah isu-isu ni. Tak ada. Dia bincangkan dalam bahasa Arab. Kamu tak tahu bahasa Arab, tak bacalah kitab tu. Kan? Kutub ulama-ulama di negeri Arab banyak tulis isu-isu semasa, tapi buku tu tak sampai. Kan? Jadi jangan ingat tak ada dan kita pun nak bincangkan lagi. Kalau dia sampai tahap, fadhal. Kalau belum, kita balik lagi, kita baca lagi, kita hormati, kita kaji, kita ambil pada sumber. Kerana kita yakin mereka ambil daripada sumber yang telah pun dipelajari, framework yang telah pun diletakkan oleh para ulama berdasarkan apa yang dipelajari daripada guru-guru mereka, kepada masyayikh dan seterusnya. Jadi itu sajalah rasanya yang dapat saya kongsi berdasarkan apa yang telah pun diserahkan. Okey, kalau kekurangan yang banyak tu harap dimaafkan, dan mungkin selepas ini kita cuba lagi duduk untuk sesi-sesi yang lebih kecil lagi, sesi-sesi yang lebih fokus untuk kita bincangkan kawaid-kawaid yang ada dalam kawaid fiqhiyah atau kawaid kulliyah. Maka dengan itu saya serahkan balik kepada Ustaz Fandi. Allah.
berkait langsung dengan kehidupan. Jadi daripada kita bangun tidur sampailah kita tidur, setiap hari tentunya kita perlu mengamalkan perbuatan kita ni semua ada hukum-hukumnya. Jadi dari situ kita akan lebih mengetahui, lebih menjiwai kehidupan kita, dan kita punya submission, penyerahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu akan lebih jelas apabila kita mengetahui hukum-hukum.